Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung perbahasan kita pada malam ini berkaitan tentang amanah makhluk bernama manusia. Kita sedang membahaskan pandangan para ulama, apakah amanah yang perlu dijalankan oleh seorang manusia, apatah lagi seorang yang beriman. Pertama sekali, amanah dia adalah amanah kepada Allah, iaitu menjalankan segala titah perintah Allah tanpa ragu-ragu. Sebagai contoh, Allah Ta'ala menyuruh melaksanakan banyak perkara, maka laksanakanlah. Sebagai contoh, menutup aurat. Masalah sekarang masyarakat kita, dia bukannya menutup aurat, dia sekadar memakai tudung. Beza, pakai tudung dengan tutup aurat, dua perkara yang berbeza. Kalau sekadar menutup kepala, menutup rambut, tetapi tidak ditutup aurat badannya, itu mendatangkan masalah. Sebab itu kadang ada orang kata, apa susah sangat lah Islam ni, nak kena itu, nak kena ni. Benda tidak susah sebenarnya. Pakai tudung tu tak wajib. Yang wajib tutup aurat. Beza. Apa beza ya pakai tudung dengan tutup aurat? Gini, kalau orang rasa malas pakai tudung, tak apa, janji tutup aurat. Macam mana nak tutup? Tudung ni satu ikhtiar saja, mekanisme saja. Kalau tak nak pakai tudung, boleh pakai beldi pun boleh. Mana ambil sarung kat muka, buat lubang dua, boleh, tak ada masalah. Jalan tengah bandar. Kalau tong drum yang biru tu pun lagi complete set tu ya, sampai ke kaki tu. Oh, kalau susah juga macam mana? Duduk rumah awak adalah penutup aurat awak, jangan keluar. Sekali keluar mesti mau tutup. Adalah sebab-sebabnya Tuhan suruh, mesti ada sebabnya. Begitu juga perintah yang Allah suruh kita jalankan, daripada sekecil perkara sampai sebesar perkara. Wuduk, solat, puasa, zakat, haji, semuanya itu adalah amanah kita dengan Allah. Cuma masalah manusia sekarang ini, bila dia jalankan amanah ibadah kepada Allah, dia punya penguasaan ilmu tentang ibadah pula lemah. Itu masalah. Maaf kalau bertanya, berapa orang di kalangan kita malam ini yang ambil tahu A sampai Z tentang apakah rahsia di sebalik af'al solat kita, start daripada niatnya, takbirnya, sampailah bagi salam? Tak ramai. Kebanyakan ilmu kita tentang sembahyang, ilmu ngikut saja, bukan ilmu belajar. Orang yang amanah dengan Allah, dia nak tahu A sampai Z, dia belajar betul. Bila tidak belajar betul, itu yang jadi amalan pelik-pelik. Ni geng-geng jemaah haji kita dah start balik ke Malaysia. Tonton tengoklah balik pada Mekah. Dia duduk di Mekah lama, 30 hari lebih. Jadi dia punya ilmu Mekah tu macam-macam dia bawa balik esok. Tuan-tuan akan perhatilah semayang macam pesen esok ni, Pak Haji kita ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, dia punya goyang cari signal. Kiri kanan ada gitu. Habis main tanya, Haji, lain macam cari lain, apa ceritanya? Kata, aku tengok kat Mekah orang Arab semua semayang macam tu, kita yang tegak begitu je. Oh, kenapa ada goyang? Entah, nampak macam okey. Itu dia tak tahu apa, dia macam nampak macam syok, gerak-gerak macam kita mencari. Dia kata, tak boleh lah gitu. Amanah dengan ibadah ini mesti tahu kenapa, mazhab apa yang bergerak, mazhab begitulah seterusnya. Macam kita angkat takbiratul ihram, panggil 4 orang di depan buat demonstrasi takbiratul ihram. Tuan-tuan akan perhatikan ada 4 jenis takbir yang berbeza. Mana satu yang ikut mazhab Syafi'i, mana satu wallahu alam, tak tahu lah. Macam-macam PL. Ada yang Allah Akbar, ada jentak-jentak spring Allah. Ada yang terlampau susah sangat nak takbirnya. Salih Allah. Jampi panjang, tak apa dia jampi tak tahu. Allah Astaghfirullah. Ulang. Usalli. Itu satu. Saya tidak kata salah atau betul. Nak cerita PL macam-macam. 3-4 orang lah cara takbir. Ada yang simple sangat, ada yang terlampau susah sangat, bersungguh-sungguh sangat. Wallahu a'lam. Mana satu? Macam tanya, awak ni mana satu yang mazhab Syafi'i?
Tak tahu. Saya tak tahu Haji Syafi'i ke Tuan Guru Syafi'i ke apa. Tapi macam ni lah saya angkat takbir daripada sekolah macam ni lah. Saya ingat sampai masa dah kalau kita jalankan amanah pada Allah, kena mengaji sungguh-sungguh. Dia akan datang keseronokan di dalam ibadah. Itu yang pertama. Amanah kedua adalah amanah kepada diri sendiri. Kata para ulama, amanah kepada diri kita adalah memelihara akan anggota tubuh badan kita daripada buat kerja-kerja maksiat, seperti mengumpat, mencaci, menengok perkara yang tidak elok, mendengar perkara yang tidak elok, iaitu memelihara segala panca indera daripada buat benda tak senonoh. Itu amanah pada diri kita sendiri. Termasuk juga amanah adalah memelihara setiap anggota badan kita ini daripada kerosakan. Baik tu ingat tuan-tuan, tuan-tuan yang sakit kerana tak jaga badan, malaikat akan tanya kau esok dalam kubur, kau apa kau makan sampai teruk dengan jantung kau sumbat 6 ni, apa hal ni? Kena jawab. Sebab semuanya amanah. Amanah. Kalau jawapan dah okey, beritahulah. Saya mana tahu tersumbat, saya makan roti 3 keping je sehari, mana saya tahu nak tersumbat. Jawablah kokok lepas jawapan gitu. Tapi amanah tu akan dipertanggungjawabkan. Sebab itu kajian daripada Kementerian Kesihatan, maaf ya, sekarang ini kita di Malaysia banyak risiko penyakit berbahaya atau penyakit kronik yang tak berjangkit. Yang ini kita takut, non-communicable diseases. Penyakit-penyakit yang dia bukan berjangkit. Macam dulu sakit mata berjangkit, tapi sekarang penyakit-penyakit kardiovaskular, jantung, saluran darah yang boleh menyebabkan serangan jantung, stroke, tekanan darah tinggi ataupun hypertension ataupun hyperkolesterol, orang kolesterol tinggi, itu semua bukan berjangkit tu. Ataupun kanser darah, itu semua bukan penyakit. Sebab lifestyle, gaya hidup masyarakat kita sekarang terdedah dengan penyakit-penyakit sebab oleh dia punya cara hidup. Penyakit macam jantung, kencing manis, angin ahmad, kanser, darah tinggi, kegagalan buah pinggang, wasak paru-paru, ini semua lifestyle. Banyak lebih kepada gaya hidup. 7.8% rakyat Malaysia, ini finding daripada Kementerian Kesihatan, 7.8% masyarakat kita tak nak makan sayur dengan buah. Dan kalau tak nak makan sayur dengan buah, macam mana nak sihat? Sayur dengan buah tak nak makan. Begitu juga 60.1% daripada rakyat Malaysia tidak jalankan aktiviti fizikal yang sepatutnya. Mereka ni terdiri daripada golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja, tak ada kerja, duduk tak tahu apa dia buat. Tak masuk lagi statistik golongan yang ngisap rokok dengan minuman keras. Itu semua kan merosakkan. Ini bukan nak kempen jangan merokok, jangan minum, bukan, nak cerita amanah pada diri. Menjaga tubuh badan sebahagian daripada amanah. Kalau kita baca laporan kesihatan dan mobiliti kebangsaan, 5.6 juta rakyat Malaysia umur 18 tahun ke atas mengalami masalah berat badan, obesity. Pulau Pinang saja, negeri taklah besar mana, tapi 27.8% penduduk Penang obesity. Obes ni maknanya dia akan terdedah dengan macam-macam penyakit. Orang kalau obesity, biasa purata 17% kencing manis, 30% darah tinggi, 28% masalah jantung. Apa punca? Makanlah. Sebab itu orang yang amanah menjaga diri, dia kontrol. Minum kopi campur susu, kalau tahu ditambah gula, jangan diturut hawa dan nafsu, lama kelamaan menjadi gila. Anak ayam ditimbang pukal, bawa ke pekan ke rumah setinggan. Kalau nafsu dah melebihi akal, umpama makan tak cukup sepinggan. Tanam bunga dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Jangan diikutkan kehendak nafsu, kelak nanti binasalah badan.